Pasal nama dia keinginan. Bila sebut kata keinginan, di sana menunjukkan kelemahan. Sama lah juga bila kita terjemah dengan makna kudrat. Kudrat makna kuasa, perkuasa pada Allah. Kan? Kalau kita terjemah pada makhluk, maknanya upaya. Bila upaya, dengan sendirinya menunjukkan ada kelemahan. Macam itulah makna iradah. Baik. Bila kita sebut lagu tu kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada kita maknanya keinginan. Keinginan belum tentu terjadi. Saya teringin nak kaya lama dah. Kan? Tak kaya-kaya duk lagu tu. Apa lagi? Teringin nak pakai kereta besar lama dah, kalau boleh nak pakai apa? 350 SEL ke apa? Mercedes tu. Kan? Duk tak boleh-boleh tu. Ada orang yang keinginan dia sampai berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Ada seorang sahabat saya teringin nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah, nak pergi, aku ni tak payah aku nak pergi, tapi aku tak ada duit. Memang dia tak ada duit semua pun. Dengan kerja dia apa semua kan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, maka keinginan dia tu sampai. Sampai di Mekah boleh buat haji, duit kupang haram. Ini pun satu hal pelik kan. Tata orang telefon dia suruh hampir buat pasport, pergi buat pasport. Lepas tu tanya pula kita, lagu mana otak ni, aku kan ada duit ni, dia suruh buat, dia suruh buatlah. Buat pasport. Sampai hari apa semua ni depa beritahu dah siap nama semua dah. Okey, orang nak berangkat. Duit tak ada. Tu yang katakan tadi, bila kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sampai, kan, maka keinginan pun dia akan berlaku seiring. Maka hak tu yang paling cantik. Tapi kadang-kadang kita ni tak mengikuti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata yang lain, keinginan kita lebih besar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang duk jadi rosak jahanam kita. Hak ni dalam istilah tasawuf dia panggil nafsu badaniyah. Kehendak Allah Ta'ala tak sampai lagi, tapi keinginan kita besar. Apa dia? Ambil contoh, nak pakai kereta besar. Ingin nak pakai kereta besar, tak ada kan. Pergi tengok, pergi congak mai, tengok, pergi congak mai, boleh lepas kot. Kan? Kita pun ambil kereta besar. Bulan pertama tak apa, bulan kedua dia gagah lagi, bulan ketiga biar ayang. Pasal apa? Pasal hang punya keinginan tak bertentang dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, tak ada benda yang payah pun. Tak ada benda yang susah pun. Boleh faham kan saya sebut tuan? Selain daripada kita sabit dengan ikhtiar lah. Selain daripada kita sabit dengan ikhtiar, itu bentuk pemahaman yang kena ada. Jadi tak sampai kehendak Allah SWT, dia duduk tebing dah. Lepas tu kata teruk jawab dia. Lepas tu nak salahkan Allah Ta'ala pula. Selalunya jadi lagu tu lah. So balik kepada hal kita, semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tak kira lah, hak kita tak mau pun, Allah Ta'ala punya nak, dia jadi. Siapa dia mau tsunami? Tak ada siapa mau lah. Kan? Kecuali ada orang-orang yang kena tsunami tu hari tu ni, dia kata jadi tsunami kerap sikit pun tak apa. Dia syok pula dah. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini cerita betul kan? Kok lah lepas tsunami tu dia nak semayang jadi elok kalau gimana ke, dia nak insaf ke tak pasal. Dia syok dengan tsunami tu, mayang tak ke? Astaghfirullah. Ada? Tak? Nah, tu contoh. Macam itulah juga kita bercakap hal-hal yang kecil pun. Siapa yang mau sakit? Orang kata apa, sakit lah. Siapa yang mau? Tak ada siapa mau sakit tapi bila nak sakit, dia sakit lah. Pasal yang sampai itu kehendak Allah. Keinginan kita lepas belakang. Bila kehendak Allah Ta'ala ni sampai, kan? Macam saya sebut kepada tuan-tuan, jaga diri kita tak mau bagi sakit ni macam-macam kita makan. Itu, ini, itu orang habang tu sama saya tempat daripada test. Kan? Dululah 2 tahun yang lalu. Makan sampai nak bengang tengok Mak Jun itu ubat ni tu macam-macam. Kata bos test. Bagi kita test. Saya mana tahu, saya kira test ya kan. Sampai bengang tengok punya hangat. Cap apa? Tupai jantan. Macam-macam lah. Bagi kita kan. Kan? Sampai dia nak sakit, dia sakit lah. Sebab itu kita tengok doktor pun hidung merah. Bersin piang-piang. Saya ada kawan-kawan doktor, saya kata, doktor pun sakit ke? Dia kata mampu. Doktor katakan sakit, mampu lepas tu kat laut tak kata. Kan? Nak abang kata, hak pasti itu kehendak Allah. Keinginan kita belum pasti. Baik. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah mustahil terjadi. Adapun yang Allah Ta'ala tak kehendaki, dia mustahil terjadi. Apa maksud apa yang Allah Ta'ala tak kehendaki? Ialah ada perkara yang Allah Ta'ala tak kehendaki, tapi dia main dalam fikiran kita, kita mau macam tu. Sebagai contoh, kita tak mau Syria diserang.
Kita tak mau Iraq diserang itu hari. Syria tak serang lagi, tapi Iraq diserang itu hari. Betul tak? Kita tak maulah umat Islam kita diserang. Kita sembahyang hajat seluruh masjid. Kita sembahyang hajat seluruh surau. Ya Allah, janganlah biar musuh-musuh ni menghancurkan umat Islam ni. Kita doa Ta'ala tengah kaya. Ada yang kata kasih ayat Ustaz, Allah Ta'ala tak mau dengar dah doa kita ni Ustaz. Ada yang berfikir lagu tu pun ada dah. Kan? Kita positif. Orang berfikir lagu tu kita positif. Pandangan kita mungkin kerana dia terlalu sayang kepada umat Islam tu. Kan? Allah Ta'ala hantar berum juga kan. Amerika ada bubuh juga Iraq, habis hancur habis semua juga. Jadi persoalannya apa dia? Yang pasti terjadi itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Kan? Itu kita ambil jauh lah, kita ambil paling dekat dengan kita sudahlah. Mati. Pasti terjadi. Para ulama kata mati ni dia tertakluk kepada qada dan qadar. Dia punya takluk dia. Qada pun di situ, qadar pun di situ. Qada hang tak boleh nak petikai dah. Pasal hukum mati ni hukum alam. Allah Ta'ala tetap dah lagu tu. Sehingga Allah Ta'ala sebut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal, artinya ketetapan Allah yang nama dia mati. Hang tak boleh nak percepat, hang tak boleh nak perlambat walaupun 1 minit. Muktamad dah. Tapi dalam sana ada juga qadarnya. Takdirnya ada di sana. Apa maksud takdirnya, apa maksud qadarnya? Sesuatu yang bersabit dengan ikhtiar hamba. Ada juga di sana. Lagu mana? Dah naik motor pibuh kepala laraga. Kan? Naik motor sudahlah, naik elok-elok lah, disiplin lah. Ini pibuh kepala laraga. Lepas tu kan berdegum, kata langgar apa menga lori ke lembu ke pokok nyok ke apa kat tepi jalan, buat macam mana takdir Allah. Nampak tak? Dia menyalahkan takdir Allah. Bukan urusan takdir adalah satu urusan, tapi dalam sana ada sifat ikhtiar hamba. Tu. So bila kita balik kepada hal kita ni, sedangkan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah mustahil terjadi, sungguh mustahil terjadi. Mustahil lah. Allah Ta'ala tak kehendaki dia tak jadi ya. Buat lagu mana pun dia tak jadi. Macam saya kata tadi, macam kita bagi contoh tadi, ulun nak pakai kereta besar ni tak jadi-jadi lah. Begitu. Kan? Kita ambil hak dekat dengan kita lah, contoh-contoh dekat dengan kita lah, jangan ambil contoh-contoh jauh. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kerdipan mata. Ni. Tang ni dia nak menunjukkan kepada kita, itulah sifat kita. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kerdipan mata. Maksud kerdipan ni, buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata. Sesungguhnya buka mata, tutup mata ni satu nikmat. Kalau tak boleh buka, atau tak boleh tutup langsung, celaru. Satu nikmat. Kan? Bahkan kata para ulama, antara yang mengatanya ialah Abul Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam muqalat Risalah Mustarsyidin. Dia berbicara tentang tutup buka mata ni. Sehingga kata dia, kalau mata kita ni tak buka tutup lah, tak tahu datang apa, kotok apa masuk dalam mata kita. Macam-macam boleh masuk. Kan? Dalam arti kata yang lain, dengan ilmu Allah SWT tu, sesuatu mai sifat dia tak elok pada mata, dia tutup. Kan? Elok pada mata, dia buka. Seolah-olah hanya lagu tu. Hak tak elok tu tak kena. Sebab tu kita tak pernah mata masuk kabui. Kita ambil hak contoh mudah lah, kita naik motor kan. Bila mata kita masuk kabui? Kabui main batuh dia tak masuk. Kan? Pasal daya kerdipan mata. Daya kerdipan mata tu. Tak pernah masuk, tak tahu. Saya pun naik motor dulu, tak pernah kabui masuk pun. Dia main belah puk mata ada. Allah. Bila dia tak masuk, dia terlanggar. Kalau mata terbuka, of course dia masuk. Satu hal. Kan? Dalam hal yang lain pula, kalau celik tak tutup-tutup pun, masalah. Masalah. Kan? Ataupun tutup terus tak celik, kita panggil buta pula dah, pun masalah juga. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita kerdipan mata. Atau detak jantung seseorang. Detak detik jantung. Nah, habaq kata jantung ni dia berdetik. Dalam ilmu sains manusia, sains kemanusiaan, human science, sains kesihatan lah, senang sebut lah ni. Saya pun bab tu pun saya mengaji. Saya ada diploma sains kesihatan. Tapi dalam bidang biomedical science. Bidang tu. Jantung kita ni dia perlu tenaga.
Semua abdomen dalam badan kita perlu tenaga. Dia bukan bergerak tanpa ada tenaga. Macam kita nak bergerak tangan, kaki semua kena ada tenaga. Maka jantung kita pun perlu kepada tenaga. Dia ada satu aplikasi tenaga. Yang orang sebut dalam bahasa lain ni dia panggil kilokalori. Betul tu. Kan, sebab itu kita makan, kita apa, dia tukar benda tu karbohidrat kepada kilokalori. Itu benar betul. Dalam konteks ilmiah, dalam konteks ilmu, dia tukar kepada tenaga. Maka jantung pakai tenaga banyak ni. Kan? Buah pinggang pakai tenaga banyak ni, limpa pakai tenaga banyak ni, hempedu pakai tenaga banyak ni, hati pakai tenaga banyak ni, perut pakai tenaga banyak ni. Semua pakai tenaga belakang. Penggunaan tenaga macam rumah kita lah juga, kilang pakai tenaga banyak ni, rumah pakai tenaga banyak ni, masjid pakai tenaga banyak ni. Kan? Dia bukan boleh sama. Kalau masjid pakai tenaga macam rumah, tak menyala lampu. Demikianlah sifat dia. Kan? Lebih kurang saya sebut kepada tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh menghentikan tenaga itu daripada mengalir untuk jantung berdetik. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adanya mati. Antara mati itu orang sebut kata cabut nyawa keluar. Bila kita duk tengok cabut nyawa keluar? Kita cuma duk faham daripada hadis Nabi SAW, dan itu termasuk dalam beriman dengan perkara yang gaib. Sah, bahkan wajib kita kena beriman dengan malaikat cabut nyawa keluar. Tapi kita tak pernah nampak lagu mana. Kan? Pun begitu, manifestasi ilmunya ada. Di mana? Jantung berdetik. Dan tanda kata mati, jantung tak berdetik. Mana? Doktor kita pun panggil lah, cek saat ni mati ke tak mati, cek tak apa, pakai apa stetoskop tak. Oh tak bunyi dah, habis dah. Dengar nadi pun tak ada apa semua dah. Okey, kawan kita ni telah pulang ke rahmatullah. Kan? Ratio dia adalah jantung tidak berdetik, nadi tidak berdenyut. Sebab jantung dengan nadi ni dia jalan seiring. Kalau jantung kita berdetik 120 kali seminit, maka nadi kita pun 120 kali seminit. Sebab nadi kita dia bersifat menerima, jantung bersifat mengepam. Dia pampi, nadi kita terima. Berarti berdenyut di sini, sini akan sambut dia. Sini berdenyut, sini sambut. Sini berdenyut, sini sambut. Sini berdenyut, sini sambut. Sebab itulah orang nak test orang mati, orang test dengar jantung berdenyut ke tak, nadi berdenyut ke tak. Betul tak tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha menghendaki, katanya kedipan mata atau detak jantung seseorang pun tidak luput dari kehendaknya, tak luput daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, abang kata hak tu duduk dalam iradah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bila sebut kata duduk dalam iradah Allah, saya dah sebut dah tadi. Dia duduk dalam qada dan dia duduk dalam qadar. Dia mesti duduk dalam tu. Pendek kata, kalau sampai masa dia, Allah Taala ambil lah hang makan ubat jantung antara mana pun. Tidaklah bermakna kata tak perlulah kita nak makan ubat jantung kalau kita ada masalah jantung. Bukan makna dia lagu tu. Nak habaq kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi. Ngabak yang tu. Tak usah buat lagu mana. Kan? Cuma kita tak menafikan ikhtiar. Saya katakan tadi, menafikan ikhtiar jadi jabariyah kita. Baik. Dia yang mengeluar dan mengembalikan. Dia yang mengeluar dan mengembalikan. Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluar, ai mengadakan. Mengeluar ai mengadakan. Kalau ikut Arab ni dia tak sebut mengeluar. Dia yang mengadakan. Makna mewujudkan. Mengadakan artinya mengadakan suatu daripada tak ada. Pada hakikatnya kita ni mai daripada tak ada, bukan mai daripada ada. Wallahu yakhruju macam mana bunyi ayatnya? Wallahu khalaqakum thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kan? Allah lah yang menciptakan kamu. Yakni daripada tak ada kepada ada, daripada hidup kepada mati. Daripada mati. Thumma yumitukum, daripada mati. Thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kamu. Thumma yumitukum, kemudian mematikan kamu. Thumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu semula. Thumma ilaihi turja'un. Ayat ni pun kena hati-hati mutakhir ni tuan-tuan. Bukan kita berhati-hati terhadap ayat. Maksudnya tafsiran ayat. Kerana Syiah pun dia pakai ayat ni kak. Syiah dalam menafsirkan perkara raja'ah. Ada satu akidah Syiah yang berbeza dengan ahli sunnah. Selain daripada taqiyah, raja'ah. Pengembalian semula. Sebab itu dia kata imam dia tak mati.
Muhammad Al-Hasan Al-Askari, dia tak mati, dia ghaib, dan dia akan kembali semula. Mana raja'ah itu dirujuk kepada Hasan Al-Askari sebagai Imam Mahdi. Dalil dia ayat kita baca asal ni lah. Dia berpegang dengan dalil tu, dia berpegang dengan ayat tu. Cuma dia hurai pikuk dia lah maksudnya. Dia tafsir pikuk dia. Dan saya dengar 2-3 orang hak bersabit bersangkut pun depa pun duk cakap benda tu juga. Dengan duk bersangkut dengan hal Syiah ni pun duk cakap benda tu juga. Jadi jaga baik-baik, berhati-hati. Cuma kita nak sebut yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita lagu tu. Kita ni mai daripada mati, bukan mai daripada hidup. Iyalah, makna hidup tu apa? Makna mati itu apa? Makna hidup ialah nyawa ada dalam badan. Makna nyawa ada dalam badan tu apa? Makna nyawa ada dalam badan tu ialah jantung berdetik dan nadi berdenyut. Itu diberikan oleh para alim ulama kita. Bukanlah maksudnya apa nama ni, nak habaq kata nyawa tu diterjemahkan dengan nyawa ni kan, wasalunaka 'anir ruh qul huwa min 'indillah. Bila ditanya kepada wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh tu urusan Allah. Artinya Nabi SAW pun tak bincang panjang tentang ruh, kecuali elemen-elemen kepada ruh, macam akal ke, qalb, hati ke, sir ke, itu dibincangkan. Tapi ruh solid Nabi tak bincang, itu urusan Allah. Tapi dalam konteks yang kita berbincang ni, dinyatakan kepada kita kata tanda adanya ruh, adanya detak jantung, detik jantung, adanya denyut nadi. Demikianlah. Jadi bila kita balik kepada hal kita pun, macam kita sebutkan tadi, yang mengeluarkan, Allah keluarkan kita daripada tak ada kepada ada. Tak ada kitanya ni, sebab tak ada denyutan nadi. Tu yang kata mai dengan mati tu. Kalau ikut dalam apa nama ni, perbandingan ilmiah sains dan Al-Quran, kita ni hidup masa umur 4 bulan. Betul ke saya sebut? Dalam kandungan ibu. Dalam kandungan ibu, dalam alam rahim. Kandungan ibu tu manifestasi dia. Realiti dia adalah alam rahim. Alam rahim, alam kasih sayang Allah. Bukan perut. Tuan-tuan, perut tu tempat letak. Rahim tu tempat letak. Yang sebenarnya dia lebih dimaknakan kepada alam rahim, alam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu berusia 4 bulan baru roh ditiupkan. Ini berarti hidup sewaktu roh ditiupkan, baru dia hidup. Sebelum tu ada bukan tak ada, tapi mati. Tu maksud ayat tadi tu, kan? Tsumma yumitukum, kemudian kami mematikan kamu. Allah cipta, ada, cipta bagi ada, tapi Allah mematikan, bukan bagi hidup. Habis, tsumma yuhyikum, kemudian baru Allah bagi hidup. Bila mana? Bila Allah tiupkan roh. Bila Allah tiupkan roh, barulah terdetik jantungnya, terdenyut nadinya. Scan pun tengok, nampak tak berdenyut dah jantung mau berfungsi dah, kan? Lah ni kan kita ada scan kan, kita boleh scan tengok jantung dah berdenyut, nadi pun dah berfungsi, dah berdenyut. Kan doktor kata jaga elok-elok. Masa tu 4 bulan naik kata hal tu. Sebelum tu mati. Kemudian tsumma yuhyikum, menghidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan pula. Allah matikan pula. Oi, dua kali hidup, 2 kali mati kita ni. Bahasanya begitu. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada kami. Allah Ta'ala sebut lagu tu nak abang mai kat kita. Jadi isu yang kita nak kutip, ilmu yang kita nak kutip daripada sana, itulah cara Allah mengeluarkan kita. Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewujudkan kita dengan kehendaknya. Kita tak boleh buat lagu tu tak ada makhluk boleh buat lagu tu kan? Amerika sana dia pada buat science fiction. Saya suka tengok benda-benda lagu tu. Bukan saya tengok maknanya saya syok dah. Saya tengok apa mereka nak merapu kan. Mereka merapu tentang science fiction manusia. Dia klon lagu tu, klon lagu ni kan? Macam-macam mereka buat kan? Nak bagi nyawa, nak wujudkan teori bagi masuk nyawa tu tak boleh. Yang lain dia boleh buat. Dia boleh buat manusia bergerak lagu tu, apa semua boleh buat kan? Dia pakai teori robot lah, teori apa macam-macam teori lah kan. Tapi nak bagi jadi macam manusia betul, hak awak masuk nyawa tu tak boleh buat. Dia gagal buat. Dia duk perhati tengok dia tak boleh buat pun, bohong kan. Jadi itulah realiti dia kan. Baik, dialah yang mengeluarkan, yakni mewujudkan daripada tidak ada kepada ada, dan mengembalikan, kemudian ambil balik.
Siapa boleh buat lagu tu? Tak ada siapa boleh buat lagu tu. Pasal apa tak boleh buat lagu tu? Makhluk. Pasal makhluk cuma ada keinginan, kan? Lebih pada tu tak ada. Sebab itu orang punya keinginan. Kalau kita bercakap tentang keinginan, kita ni, saya ni kalau ditanya ustaz punya keinginan apa, pertama-tama sekali keinginan saya tak mau mati. Ini jujur cakap lah kalau orang tanya kan, apa ustaz punya keinginan? Dulu saya teringin nak jadi kaya, nak jadi lagu tu, nak jadi lagu ni. Lah tak fikir hal lagu tu. Lah fikir kalau ustaz punya keinginan apa? Aku punya teringin, aku kalau boleh aku tak mau mati. Nombor satu. Nombor dua, aku tak mau tua, aku nak muda dia. Kan? Ha? Contohlah, benar kalau ditanya, tuan-tuan kalau tuan-tuan ditanya lagu tu, saya rasa tuan-tuan pun mesti ada tuan-tuan punya keinginan tersendiri kan? Kan? Ataupun kalau perlu mati pun lagu ni. Begitulah maksud kita kan. Tapi secara ilmu perbincangan kita, saya nak kata lagu tu. Tapi tak payahlah. Hak tu dia qada dan qadar Allah SWT. Hak tu iradah Allah SWT yang bernaung di dalam dia qada dan qadarnya. Mau tidak mau. Hang tak payahlah kan. Umur kau sehari kau meningkat lah. Hari tu 42, lah ni 45. 2 tahun hilang 45. Tahun depan 46. Lepas tu 47, lepas tu 48. Lepas tu kau nak mampu lah. Kan? Bukan ada lebih apa pun. Kan? Dalam konteks lain pula, hari tu kuat ke main. Masa umur 20 tahun hari tu nasi sayur ayam ikan rebus ya. Dengan orang panggil apa, cabai Melaka picit buah belacannya. Cicah pucuk ubi yang tuan, tutuh mai 2 pinggan, 3 pinggan. Masa umur 20 tahun. Kan? Bukan ada apa pun. Ikan rebus, ikan temenung masak malam tu. Rebus aku tu ya, buah belacan sikit apa serai, bubak apa lebih kurang. Dia kan, picit cabai belacan sikit apa aku tu ni. Cuk ubi rebus kutik kat tepi rumah tu. Dia telan lah bak lagi. Ya Allah. Kan, kita terus bincang bab lain, bab makannya. Kan? Lah ni hang buat rusa goreng. Rusa goreng. Tak boleh biar. Kena sikit ni pun tak boleh biar. Kan? Makan pun dia pikir, lepas pikir nak makan pun kan? Dia tak ada. Pasal apa? Tu menunjukkan kata kita ke arah kembali. Tadi kita ambil ayat tadi, dia yang mengeluarkan, dia yang mewujudkan kita. Sekarang ni dia yang akan mengembalikan kita patah balik kepada dia. Sifat-sifat patah baliknya tu lah. Selain dalam bentuk-bentuk lain, saya katakan. Kalau dulu umur 20 tahun simen ayah saya buat rumah. Saya tuai tu ya, 50 simen saya terkambik berapa kilo? 50 kilo kan? 50 kilo saya tuai tu kan. Lah ni tak boleh, mau kalau tuai ke beruk mata bunyi pinggang. Balik lagi depa jenuh murut. Di rumah dah tahu kata tak larat duk gagah angkat buat apa. Dia kata hari tu boleh, hari tu muda lah ni, tua lah dia kata. Depa boleh tiak kita pula. Tak sedap lah kata tua lah, tak sedap lu ingat muda lagi kan. Kan. Demikianlah seadanya, apa hal pun. Tu tanda kita sedang menuju iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak nama dia kembali. Baik. Dia yang maha pelaku atas semua yang dikehendakinya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya pelaku. Ataupun kita kata hak pelaku. Pelaku ni artinya pembuat. Nak kata pembuat ni, kita terjemah balik bahasa mudah cakap, yang menjadikan. Dia bukan share dengan malaikat dan tak share dengan siapa-siapa pun. Itu sifat. Itu saya ambil balik sifat qada tadi. Pelaku di sini ditaklukkan kepada qada. Iaitu ketetapan Allah SWT yang tak ada kena mengena dengan ikhtiar hamba. Allah Ta'ala tak bersidang dengan siapa-siapa pun, termasuk malaikatnya, kerana malaikat termasuk hamba. Apa lagi semua makhluk ni selain pada Allah, semua hamba belaka. Jadi Allah Ta'ala tak bersidang dengan siapa pun. Dialah yang buat sendiri dia, maka dialah yang pelakunya. Hukum dan ketentuannya tidak dapat disanggah maupun ditolak. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelaku, maka dia menetapkan. Qada tadi. Bila dia pelaku, artinya dia menetapkan. Baru di situ timbul qada. Baik, ketetapan dia ada dua. Satu nama dia saya sebut, saya ulang balik saja. Satu nama dia qada, dan lagi satu nama dia qadar. Qada, qadar. Itu orang mengaji dalam kitab Usuluddin Rukun Iman.
Ha? Betul ya? Rukun iman. Beriman dengan qada dan qadar tu. Saya sebut dah, intro pun saya dah sebut dah awal-awal kepada tuan-tuan. Jadi hukum dan ketentuannya tidak dapat disanggah maupun ditolak. Hukum dan ketentuan itu ditaklukkan kepada apa yang kita sebutkan tadi, qada dan qadar. Saya ulang balik. Qada artinya ketetapan Allah. Allah Ta'ala punya ketetapan tidak berkait dengan ikhtiar hamba. Dia panggil bidunil ikhtiyari dalam istilah Arab. Dan lagi satu, qadar. Qadar artinya ketetapan Allah yang berkait dengan ikhtiar hamba. Kan? Yang berkait. Satu tidak berkait, lagi satu berkait. Hak berkait itulah kita duk sebut pun kan. Jadi bila sebut kata hukum dan ketentuan Allah, hukum dan ketentuan Allah tertakluk kepada dua tu. Ada yang kita tak boleh petikai. Mana boleh petikai hukum sembahyang 5 waktu? Kan? Yang hang boleh pasal apa kita kena baca doa kunut? Hang petikai tak apa? Itu tak salah lah. Kan? Oh, pasal kena baca dalil dia begini, dalil dia begini, dalil dia begini. Kan? Aku berjumpa dengan dalil tak perlu baca doa kunut, terpulang pada hang lah. Apa masalah dia? Janganlah duk jadi macam tempat saya di Ambangan Haid sana. Oi, doa lepas sembahyang bid'ah. Kan? Saya kata hangpa mengaji di mana kata bid'ah? Dia kata Rasulullah tak pernah buat. Cantik ayat dia cantik. Baik, Rasulullah tak pernah buat. Sebab Rasulullah tak pernah buat ni adalah kaedah Nabi SAW. Lepas dia sembahyang tadi, dia bangkit pergi sembahyang dalam rumah dia. Itu kaedah Nabi. Kan? Tapi dalam perkara agama, dia ada satu perkara dia panggil istihsan. Quran dasarnya, Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan. Muafakat para ulama pun. Istihsan ni maknanya apa? Istihsan ni makna selagi benda tu baik. Apa maksud selagi benda tu baik? Diambil daripada hadis Nabi SAW. Kadang-kadang hadis ni dia mai sifat dia umum. Kan? Nabi kata lakukanlah kebaikan. Kerana kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosamu. Hadis dia mai dalam bentuk logo tu misalnya. Jadi apa saja yang nama dia baik, Nabi sebut dalam bentuk yang umum. Cuma Nabi tak spesifik. Sebab itu para ulama panggil istihsan. Sebab dia tak ada spesifikasi. Kalau Nabi pi buat, itu dia ada spesifikasi dia. Hak tak ada spesifikasi dalam bentuk macam tu, dia panggil istihsan. Baik, dalam perkara istihsan ni kita nak banding dia lagu mana? Lagu ni. Di antara kita berdoa lepas sembahyang berjamaah dengan seorang bangkit piduk balai lentang balut rokok daun. Mana lebih baik? Doa itulah lebih baik tak kah? Itulah maksud istihsan. Boleh faham tersebut? Ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah yang muafakat dengan berdoa lepas sembahyang bagai-bagai jemaah ni atas sifat istihsan tu tadi lah. Daripada piduk balut okok daun ke, piduk sembang lara ke apa semua, itu pasal dia. Lajak piduk beletiak pasal itu pada kita hak ni. Pasal masalah dia timbul tempat saya teruk tuan. Allah, dia jadi macam-macam. Selawat doa di antara dua khutbah tu doa lah. Padahal dalam hadis kata doa di antara dua khutbah tu doa makbul kan. Macam mana bunyi hadis tu kan? Tempat yang doa tu makbul. Dia pula bertakwil pula hadis ni dhaif lah, lagu tu lah, lagu ni lah. Baik beramal dengan hadis dhaif daripada nganga saja. Hadis ni kadang-kadang ulama ni kata dhaif, ulama ni kata sahih. Kan? Saya tanya ada mengaji tak ulumul hadis, dia tak mengaji ya. Tak mengaji soal sembang mengarut dan merapu. Ni pun satu masalah kat tuan. Banyak hari ni dia jadi lagu tu. Kan? Tempat tuan-tuan kalau jadi lagu tu kena betul lah pergi elok. Saat ni dia rosot habis. Dia main rosot habis hak jemaah tak ketawa munjarah tak tahu, maklumlah kan bukan semua orang reti. Dia rosot lah tuan. Sebab saya ada rosot dah tu. Baik. Hukum dan ketentuannya tidak dapat disanggah maupun ditolak. Baik, bila kita balik kepada persoalan tidak boleh disanggah dan ditolak tadi, hukum dan ketetapan Allah SWT, tengok siapa boleh tolak mati. Maksudnya kita cari kefahaman ni kita cari. Hukum dan ketetapan Allah. Hukum dan ketetapan. Hukum pun maknanya ketetapan juga. Apa makna hukum? Hukum maknanya ketetapan Allah SWT dan Rasul. Itu kalau ikut kami punya sistem mengaji pondok dulu. Ma huwal hukmu. Kenapa ya?
Al-hukmu huwa ma yata'allaqu billahi war rasul. Kenapa? Dia panggil Matan Zubat nama dia. Ngongang doa apa kalau tuan-tuan pergi pondok dulu-dulu dia bunyi ngongang tu. Tu. Selain pada doa apa nahung sorab apa semua, doa apa benda-benda gitu. Allah ni kita mengaji tak ada passion apa dah, kita habaq lagu tu ya. Hukum ni makna dia ketetapan Allah SWT dan Rasul. Itu dia panggil hukum. Apa yang Allah letak, apa yang Rasul letak, dia panggil hukum. Dan bila kita kaitkan pula ketetapan tu dengan dua makna tadi, qada dan qadar. Baik nah. Saya dah sebut dah tadi. Dan saya nak cari dia punya kefahaman sekarang. Ketentuannya tidak dapat disanggah maupun ditolak. Baik, contoh yang kita nak ambil mati. Siapa boleh tolak mati? Hari ni kawan saya meninggal. Apa nama Munziri, Habib Munziri di Indonesia. Itu kawan saya. Kami mengaji sama. Mengaji di Pakistan pun sama. Dia balik mengaji, dia balik pergi duduk di Indonesia. Dia orang Indonesia pun, tapi keturunan Yaman. Macam saya kak. Saya pun ada sangkut dengan Yaman. Jadi dia meninggal hari ni. Muda lagi. Umur sama. Muda lagi pada saya. Dia umur 42 betul lah. Habib Munziri Al-Musawwa. Mati ya lah. Saya pergi tengok kawan mati, kita pun duduk tak apa nak sedap lah. Ai muda pada kita lagi ni. Tapi nak pelik apa? Nyok mumbang bulu roh. Nyok mumbang orang panggil. Nyok mumbang bulu roh. Apa tak lagi hak tua-tua tu. Macam itulah kehidupan. Kan? Siapa boleh tolak? Tak ada siapa boleh tolak. Oh, duit banyak boleh tolak mati. Tolak ambil lah. Lim gotong tu pun kalau dulu kalau tanya nak mati tak mau mati, taubat aku tak mau mati Siapa pun tak mau mati tapi mengan sampai masa dia kena mati Firaun pun begitulah, sampai masa dia kena mati tak boleh tolak. Maknanya begitu. Boleh faham saya sebut tuan? Demikianlah hal-hal yang lain yang nama dia hukum dan nama dia ketetapan Allah SWT, tak boleh tolak. Kan? Itu dia panggil hukum-hukum yang bersifat qada tadi. Hukum-hukum yang bersifat qadar pun macam tu juga. Kan? Hang tak mau sembahyang, tak apa. Kan? Tapi esok di akhirat hang mampu kita sebut bahasa kita sembangnya lagu tu lah kan. Hang tak mau puasa, tak apa. Esok akhirat hang mampu begitulah seadanya. Tolak tak boleh tolak juga. Bahkan dibincangkan oleh para ulama, tolak hukum ni jadi murtad, jadi kafir. Takkan jadi kafir kau ustaz dia duk mengucap 2 kalimah syahadah gitu tak? Dia mestilah sabit daripada ucap 2 kalimah syahadah tu lah yang menyebabkan jadi kafir. Kita harap kita kok ni tak ada lah, tapi kok lambau-belambau kan. Dia tak mau. Kan? Baca khutbah sedap, tapi lah tak baca khutbah dah. Baca khutbah sedap, tapi bila cek kepala otak, la ilaha illallah, Yahudi berdengung. Dia kata hukum tak sesuai, dia kata hukum Allah ni, hukum dalam Quran ni dia tak sesuai. Mana ada hukum yang paling cantik melainkan hak kita buat lah ni, kata. Kita tak boleh, ni manusia punya hukum, dia boleh berubah-ubah. Tak. Walaupun boleh berubah, hak tu paling cantik kali. Kita tak ada hukum paling elok sekali Al-Quran. Kan? Nabi sebut lagu tu, tak boleh khiyar lagi dah. Kan? Tak boleh khiyar. Hukum Allah dengan Rasul ni tak boleh khiyar, tak boleh buat pilihan, hang kena ambil. Dia tak ada mana lagu tu, hampa tu dia pergi mengaji jauh balik mai jadi sesat ni kata. Dia tutuh kita lagu tu. Dia kata kita pergi mengaji jauh balik mai jadi sesat. Yang dia duduk sesat tu dia tak nampak. Inilah masalah. Saya orang lagu ni saya berjumpa banyak orang. Minta maaf cakap lah kan. Harap-harap kita tahun ni tak ada. Kalau ada kita perbetul lah tuan-tuan. Tak boleh. Baik. Apa lagi kita nak ambil contoh? Tak boleh nak tolak. Macam tsunami kita tadi, awal kita sebut contoh tsunami. Siapa boleh tolak dia? Kan? Tak boleh. Itu termasuk hukum. Itu termasuk ketetapan Allah. Siapa tak boleh tolak? Demikianlah apa hal pun yang sabit, yang nama dia qada baik, nama dia qadar baik, tidak ada daya dan upaya daripada bangsa makhluk untuk menolaknya. Maka sebab itu disebut hukum dan ketentuannya tidak dapat disanggah maupun ditolak. Itu makna dia. Doktrin tu. Boleh kan tuan kita himpun dalam syahadah ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk siap benar ni. Doktrin ni kena masuk. Baik. Seorang hamba tidak akan mampu menghindari maksiat. Selanjutnya. Ini selanjutnya, isu selanjutnya. Seorang hamba tidak akan mampu menghindari maksiat selain dengan taufik dan rahmatnya. Demikian juga seorang hamba dalam perkara taat dan maksiat. Kita baca ayat tu 2 sekali lah. Taat pun serupa, maksiat pun serupa. Makna hak maksiatnya sabit dengan maksiatnya, seorang hamba tak boleh nak menjauhi maksiat melainkan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut iradah Allah Subhanahu wa taala, takluk dia 2, qada dan qadar. Kita boleh tinggal maksiat ni pasal di sana qada Allah ada dan qadar Allah ada.
Qada Allah, kita faham itu ketetapan Allah, maksiat jangan duk tempuh. Qadar Allah, kita faham ketetapan Allah dan kita faham ikhtiar yang perlu ada pada kita. Sebab itu kita boleh tinggal. Kalau ikut kita kan tuan-tuan. Syok apa main masjid ni duk dengar kuliah kadang-kadang ustaz kata pedih telinga lah, itulah inilah. Baik kita pinganga Tesco. Contoh, saya katakan begitu. Kan? Pada kita orang jantan. Terus saya cerita orang perempuan lagi. Cerita kita orang jantan, pinganga Tesco, apa kelebihan dia? Boleh tengok orang. Kan? Tengok orang ni syok jangan dia buat main. Kan? Macam-macam gelagat ada, macam-macam kelaku ada. Celah-celah tu kita boleh tengok macam-macam pula dah lagi celah-celah tu. Allahu Akbar. Nak cerita tak tahu nak cerita lah kan. Apa lagi yang syok? Kalau taik burung, baik pergi tahan burung. Taik mengai, baik pergi mengai. Kita katakan begitu contohnya kan. Tapi di sana ada keterbatasan. Keterbatasan itu apa? Keterbatasan itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita faham takat ni yang boleh, lebih daripada tu tak boleh. Takat ni yang boleh, lebih daripada tu tak boleh. Dan kita pun ikhtiar untuk menyempurnakan apa yang baik dan meninggalkan apa yang tidak baik. Pun begitu, kita tak mungkin boleh meninggalkan maksiat itu melainkan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Hak ni yang ulama-ulama tasawuf dia ulas panjang ni tuan-tuan. Nak habaq kata bukan ada upaya apa kita. Nak tinggal maksiat pun tak boleh. Ni yang kita boleh duduk tara ni tara ni kita tara kita lah. Kalau tara kita ni kita berasa elok lah. Kalau berasa tara kita ni pun tak apa nak elok lagi, tak apa nak elok lagi lah. Maksud dia begitu kan. Nak boleh duduk tara kita pun bukan senang tuan. Masakan semua biasa muda belaka. Kan. Saya pun biasa tak semayang tuan, cerita betul-betul. Duduk dalam pondok. Sini orang semayang, sini tuang. Tak semayang duduk dalam pondok mengaji tu tuan. Nak cerita apa? Right. Hak baik-baik tu bukan perum nak semayang. Hak mana terbulah tu. Seorang tunjuk senuk, seorang tunjuk syarat kau ni. Belah belaka haram tak semayang. Kira aku belah. Jadi tu nak habaq mai kat kita kata. Dengan iradah Allah. Saya sebut dengan iradah Allah ni tuan-tuan kena buka luas pandangan tu, faham pemahaman tu. Iradah ni takluk di bawah dia tu qada dan qadar itu tadi. Baru kita boleh nampak. Kalau tidak kita tak nampak. Kan? Kita jadi celaru, kita jadi keliru untuk pemahaman maksud saya. Baik. Apa lagi saya nak cerita berkenaan dengan menghindari maksiat ni? Macam-macam lah tuan. Tak boleh tambah maksiat ni benda. Nak kata aku mana? Benda syok kan? Kita nak berbohong diri kita boleh berbohong lah. Tapi Allah Ta'ala maha tahu lah. Benda-benda hak maksiat ni, hak Allah Ta'ala tegah ni, dia mempunyai keseronokan dia tersendiri. Sebab bila dia kompromi dengan nafsu kita, ketika itu baru dia ada charge dia tersendiri. Dia seronok, dia syok. Sebab itu orang kalau berzina, dia nak berzina, dah lagi. Dia akan jadi lagu tu. Macam itulah juga orang buat maksiat apa pun kita katakan begitu. Sama lah main judi, minum arak pun. Dia jatuh dalam parit dah kemarin ni. Mabuk punya pasal, kepala pening punya pasal, keluar bintang punya pasal, dia jatuh dalam parit dah. Dia bangkit lega sikit esok dia minum arak pula dah. Kan? Takkan dia tak boleh fikir kemarin aku jatuh dalam parit pening punya pasal, berdengung punya pasal. Kan dia tak boleh fikir. Sampai bercebeh habis tangan-tangan. Tapi kenapa dia nak pergi berdengung pula selepas 3 hari je lega sikit? Jawapannya kerana dia akan nak lagi. Itu sifat dia. Dan kalau kita bincang secara ilmiah menunjukkan kata benda tu ada keseronokan dia tersendiri. Dia syok. Sebab itulah bila kita sebut di sini, kita kata kita tak mampu nak tinggal, tuan, tak mampu, melainkan dengan iradah Allah. Melainkan dengan iradah Allah dalam konteks ilmunya, dia kata taufik dan rahmat Allah. Taufik dan rahmat Allah tu dia duduk dalam iradah Allah. Part mana? Part ikhtiari. Dia duduk dalam bab qada, dia duduk dalam bab qadar. Taufik dengan rahmat ni dia duduk dalam bab qadar Allah SWT. Kan? Itu maksud dia. Baik. Tidak ada kekuatan atau taat, tidak ada kekuatan atau untuk taat kepadanya kecuali atas dasar kehendak dan iradatnya. Demikian juga taat. Kalau tadi kita sebut maksiat, taat pun sepatu juga. Kita pun nak taat tak boleh tuan-tuan. Tuan cerita hak 5 waktu, alhamdulillah hak 5 waktu kita mungkin boleh jaga dengan baik. Ada satu perkara lagi sabit daripadanya mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nabi berdoa tu tuan-tuan.
Bila Nabi SAW disebut sebagai kekasih Allah, Nabi berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikanlah umatku ni pun sebagai kekasihmu, hai Allah. Nabi berdoa lagu tu. Nabi, maklumlah dia berfikir umat lebih pada, kan? Dia Nabi, dia berfikir umat dia. Bila dia berfikir umat dia, Allah mengasihi dia. Allah mengasihi Nabi Muhammad SAW. Dia fikir pula, umat aku boleh tak jadi kekasih Allah SWT? Maka dia berdoa. Bila Nabi SAW berdoa, Allah SWT buat turun satu amalan yang mana Allah mengasihi dan akan menjadi kekasih Allah, iaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun tengah malam sembahyang tahajud. Sehingga dalil-dalil yang menyokong hujah tu kata Allah turun mai ke langit dunia di 2/3 malam dan sebagainya. Itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya amalan untuk menjadi kekasih Allah ni kena mangkit sembahyang tahajud. Faham mudahnya lagu tu. Ada tu kita mangkit sembahyang tahajud ke tak? Tanya pula diri kita. Kan? Tanya pula diri kita. Ni nak sabit dengan taat ni. Kan? Tekah-tekah terkejut, tekah dak. Terkejut. Bukan tahajud. Jadi itu tentu saja pun boleh menjadi satu bukti kepada kita yang kalau Allah Ta'ala tak bagi rahmat dekat kita lah, kita pun tak boleh nak buat lah, tak boleh nak taat tuan. Tu cerita dia. Baik, itulah khitabnya, keputusan muktamadnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakikat yang sebenarnya. Jangan baca saja, kena faham hakikat dia. Baik. Kalaupun manusia, jin, malaikat dan syaitan. Dia punya conclusion pada masalah tu. Kalaupun manusia, himpunlah manusia ni, jin, malaikat. Manusia ni kita kata sikit tuan-tuan. Dalam huraian-huraian para ulama kita, manusia ni dalam makhluk Allah SWT ni umpama satu titik hitam di dalam malam yang gelap pekat. Itu di dalam konteks hadis Nabi SAW. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa kedudukan, macam mana kedudukan manusia di antara makhluk Allah? Nabi SAW kata, manusia ni tak ubah macam satu titik hitam di dalam malam yang gelap pekat. Nah, abang kata tak nampak pun manusia ni. Cuma kemuliaan tu Allah Ta'ala bagi atas sifat manusianya, kan? Tapi dari segi kewujudan, manusia ni macam satu titik hitam di dalam malam yang gelap pekat. Nah, abang kata tak nampak lah tu, kan? Nah, abang kata tak nampak tu je. Ada makhluk lain lebih banyak lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, abang tu kat kita. Baik, sekarang ni berhimpunlah semua manusia tu, hak nama manusia tu. Kemudian tambah pula jin pula situ, celah-celah tu, kan? Jin sakan tuan. Jin ni katanya dalam konteks para ulama punya huraian, ilmu ketuhanan ni duduk dekat jin daripada manusia. Manusia ilmu ketuhanan kena fikir. Jin ilmu ketuhanan dia tak kena fikir. Memang dia terhubung terus dengan ilmu ketuhanan. Sebab itu kita ilmu ketuhanan kena mengaji. Nak faham mempenin juga setengah pada setengah, kan? Jin dia tak kena kena tu. Baik. Malaikat, himpun pula malaikat. Dan syaitan, celah tu himpun pula dengan syaitan daripada bangsa jin. Katanya bersatu untuk menggerakkan sebuah atom. Semua ni berhimpun bersatu untuk menggerakkan sebuah atom. Bukan menggerakkan sebuah masjid, bukan menggerakkan sebuah kereta, bukan menggerakkan sekujur tubuh manusia, bukan. Atom ni satu zarrah halus. Yang saya sebut daripada tuan-tuan setakatlah, penemuan yang paling halus sekali dia panggil nukleus. Bahasa sains tu. Faham pun tak faham, buat faham bilah. Kan? Penemuan mula-mula ialah atom lah mula-mula, kan? Neutron ke? Neutron lah mula-mula, kan? Lepas tu, temu pula lagi, ada lagi halus lagi, nama dia atom. Lepas tu halus lagi, nama dia nukleus. Nukleus tu lah kemudian jadi nuklear. Dalam konteks benda jadi nuklear, kan? Dalam konteks atom pula, dalam konteks atom dia pakai nama atom juga, bom atom dia panggil. Kan? Tu. Ini semua benda-benda ni ada lagi halus lagi tapi tak terwujud, dia panggil kosmos. Hak tu saya baca dalam Harun Yahya, Science Between Quran, lagu mana lagu tu lah, kan? Profesor Dr. Harun Yahya, seorang ilmuwan Islam.
Dia bercakap tentang tu. Tenaga kosmos. Ada lagi. Tak tahulah, mungkinlah Al-Mahdi ke Nabi Isa tu pakai tenaga kosmos tu kot, kita pun tak tahu kan. Benda-benda macam tu. Tu. Jadi nak habaq kata satu zarrah yang halui tapi sangat bertenaga. Itulah. Tapi dalam konteks ni nak berhimpunlah jin, manusia, malaikat, iblis, syaitan berhimpun ramai-ramai berpakat nak menggerakkan atom ni, tak akan berlaku kalau tidak jika tanpa kehendaknya, jika tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita nak habaq kata besarnya iradah Allah Subhanahu wa taala, bukan kecil-kecil anaknya. Kan? Besar. Kenapa dia tak mau nak mempengaruhi kita? Persoalan yang mungkin timbul kemudian. Tengok. Nescaya katanya mereka tidak akan mampu melakukannya. Nescaya manusia, perhimpunan jin, manusia, malaikat tadi tak boleh nak menggerakkan atom halui. Pen ni lebih besar daripada zarah atom. Makna pen ni pun tak mungkin mampu digerakkan oleh himpunan manusia, jin, malaikat tadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu adanya tuan-tuan, nak habaq kata no challenge. Tak ada perbandingan. Tak ada perbandingan. Sebab itulah laisa kamislihi syai', sifat yang kita tengok di dalam mukhalafatu ta'ala al-hawadith dalam sifat 20, laisa kamislihi syai', itu dalilnya. Nah habaq kata tak ada perbandingan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kena ada dalam doktrin syahadah kita. Jangan ucap saja bagi ada yang tu. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, bagi ada yang tu. Bagi ada yang kita bincangkan ni antara lain, bagi ada yang tu. Mudah-mudahan sempurnalah. Seperti mana Nabi kata, berat pada lidah, ringan pada lidah, tapi berat pada timbangan. Kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu a'lamu bissawabi au kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Buku ni ataupun terjemahan ni cikgu kata ada jual di Hasani dengan harga RM15. Murah lah. Saya, seperti mana saya kata pada hari yang lalu, saya kira terjemahan ni boleh diguna pakai. Pasal bukan semua terjemahan boleh pakai, tuan-tuan. Bukan semua terjemahan boleh pakai. Especially terjemahan Indonesia. Saya baca 4 terjemahan Indonesia. Ada kat saya pun. Tak boleh. Pasal makna dia jadi lentang pukang. Makna Arab pergi ke bahasa Indonesia pun lentang pukang. Lepas tu nak buat mai kepada bahasa kita pula, dia akan jadi triple lintang pukang. Jadi saya tak galakkan. Kan? Jadi saya tengok terjemahan yang boleh pakai. Walaupun kalau tuan-tuan tengok buku ni, dia nampak serabut dengan tulisannya, dengan huruf jatuhnya dan bagai-bagai lah. Terjemahan, maklumlah kan. Tapi saya kirakan dia yang terbaik lah, yang boleh kita guna untuk rujukan kalau nak rujuk. Pun begitu, saya bukanlah nak suruh tuan-tuan beli, tak ada apa. Saya pun nak membaca ni sebenarnya nak ambil manfaat. Pertama sekali, bagi diri saya sendiri. Kan? Nak ambil manfaat tu saja. Kan? Yang keduanya, mudah-mudahan pakat-pakat dapat manfaat lah. Pakat-pakat dapat manfaat daripada pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub. Saya mengaji kitab ni 4 tahun baru khatam. Hari-hari usung kitab. Dalam bahasa Arab saya mengaji. Hari-hari usung. Kan? Dobit penuh kitab. Tetap balik-balik tengok ada terjemahan lagu ni. Senangnya. Dulu nak buat macam mana? Dulu punya mengaji lagu tu lah. Dulu kita Arab. Kita rujuk kepada kitab Arab dan tak ada terjemahan. Allah ni kitab-kitab terjemahan banyak. Apa salahnya kita ambil kesempatan untuk kita manfaat dari segi ilmu. Tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aqra'u kitaba Al-Mukasyafatul Qulub talif Syekhul Fadil Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, nafa'na bi'ulumihi wa bi kitabi amin. Kita sebut pada hari yang lalu takut kepada Allah, itu tajuk dia. Takut kepada Allah. Isu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan jadi satu isu wajib sebenarnya. Bukan dari segi rasa takut. Maksud saya dari segi rasa takut itu satu tuntutan yang tak dapat dinafikan. Tapi dari segi pesanan kepada takut. Sebab itulah khutbah Jumaat, pesan kepada takut ni wajib. Rukun khutbah. Perkataan ittaqullah, kalau dia tak mau kata ittaqullah pun, marilah kita takut kepada Allah, tu wajib. Kenapa sampai satu seruan macam tu jadi wajib? Nak habaq kata ada kepentingan tersendiri dalam hal takut ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Secara ilmunya saya nak sebut kepada tuan-tuan bahawa takwa ni satu sifat yang di dalamnya ada sifat lain tersendiri. Dalam arti kata yang lain, jadinya takwa kepada kita mesti diiringi dengan 9 atau 10 sifat lain. Ini yang dikemukakan oleh para ulama. Sama ada ulama yang menafsirkan ayat berkenaan dengan sifat takwa ataupun ulama-ulama yang mengolahkan dia secara tazkiyatun nafs, especially ulama-ulama yang menghuraikan secara tazkiyatun nafs. Sebelum kita bincang di atas kitab ni, saya nak malam-malam ni tuan-tuan ambil dulu 9 sifat takwa tu. Bukan takwa ada 9 tak, 9 sifat takwa, 9 elemen kepada takwa. Kalau saya ingat semua, alhamdulillah. Kalau saya tak ingat, nanti kita peringat balik. Nombor 1, taubat nama dia. Nombor 2, zuhud. Nombor 2, syukur. Syukur nombor 2. Nombor 3, zuhud. Nombor 4, khauf. Nombor 5, raja. Bukan rojak buah lah. Raja. Nombor 6, redha. Nombor 7, tawakal. Nombor 8, mahabbah. Nombor 9, qanna'ah. Spelling Melayu je QAN lagu tu lah. Saya sebut Arab kan. Tu 9 sifat yang jika ada pada kita, kata para ulama, maka adalah takwa. Kalau tak ada pada kita, maka tak ada takwa. Antara yang mengatakannya ialah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, Ibnu Hajar dalam Al-Luma, Ibnu Qayyim Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Siapa lagi yang mengutip hujah ni secara tepat? Dalam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Madarijus, dalam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia apa nama? Lupa nak sebut dah. Ini di antara. Dan saya kirakan benda ni sebenarnya semua orang cakap lagu tu ulama, cuma mungkin dia berbeza-beza dari segi huraian. Tetapi hakikatnya nak habaq mai kat kita, kata 9 ni kalau ada salah satu berarti adalah bunga-bunga takwa. Kalau ada semua berarti sempurnalah takwa. Kalau ada setengah berarti adalah takwa, cuma tak apa nak sempurna. Begitulah maksud dia. Hal ni diibaratkan kepada sepohon pokok macam saya sebut pada kuliah yang lalu. Kan? Kalau takwa tu diibaratkan sebagai buah, mestilah ada pokok. Buah yang tak ada pokok, buah Melaka aja. Kan? Lain semua dia ada pokok. Kalau buah durian dia mesti ada pokok. Kan? Saya pergi di apa nama Kota Kinabalu Sabah, tengok buah durian ada, pergi pokok durian tu tengok tak nak nampak, rupanya banyak belah ni. Belah sempadan Sarawak ni rupanya banyak pokok durian. Kan? Ada pokok dia, aku mana musim pun ada pokok dia. Maka demikian juga takwa pun ada pokok dia. Maka pokok pada takwa itu setengah pada setengah ulama dia kata tauhid. Dia bagi gambaran begitu. Dan ulama-ulama yang memberi gambaran tauhid itu sudah tentulah ulama-ulama usuluddin. Adapun ulama-ulama tazkiyatun nafs, ulama-ulama tasawuf, dia bagi gambaran lagu lain pula. Dia bagi ibarat lagu lain pula. Dia kata akak bila bicara tentang sepohon pokok, maka akak yang menerjah bumi itu iman. Kan? Yang menerjah ke dalam bumi itu iman. Maka semakin kuat akak tu, semakin kuatlah pokok tu. Kan? Maka yang tumbuh keluar menjadi zahir. Akak dia duduk batin, dia duduk di dalam, dia batin. Dia tersembunyi, dia batin. Hak tumbuh keluar mai zahir kita nampak dengan mata kepala, oh pokok durian, oh pokok motan. Hak tu Islam. Tumbuh naik bercabang elok apa semua kan. Bukan takat bercabang, dia keluar daun elok, dia keluar bunga elok apa semua ni. Hak tu Islam. Kan? Daripada situ baru dia keluar buah. Buah tu takwa.
Jadi tak mungkin kita dapat takwa kalau kita tak betul iman dan tak betul Islam kita. Itu bahasa mudah. Kita kena ambil faham juga benda ni tuan-tuan. Pasal hari ni orang pandang orang buat mudah betul tuan-tuan. Buat mudah betul, dia kira semayang minggu kali main Jumaat kan. Semayang lain dia tak peduli. Tu makna dia buat mudah betul lah tu. Kita tak mau lah lagu tu. Kita nak apa yang dituntut oleh iman. Daripada ibarat satu akar tunjang yang menerjah ke dalam bumi begitu kuat. Apa dia? Apa kena mengena dia? Hak tu kita nak pegang bagi betul. Supaya tumbuh pokok yang sihat, yang segak bugang tadi. Kemudian pokok tu pula dia bukan nak tumbuh segak bugang kalau tak buah baja kat dia. Kan? Kalau orang pun nak kena makan, pokok pun nak kena makan semua tu juga, nak jadi segak bugang, keluar buah elok tu kena buah baja. Maka baja kepada akar, baja kepada pokok Islam tadi, baja kepada akar iman tadi tu, ilmu nama dia. Kan? Kena duk bagi buah baja sedia, kena duk bagi ilmu sedia. Maka akar tu dia terjah ke dalam bumi, pokok batang pun naik segak bugang elok pasal baja kita bubuh tu. Maka dia keluarlah buah, kalau buah darian keluarlah buah darian hak elok. Kalau buah motan dia keluarlah buah motan hak elok, kan? Buah apa pun dia keluarlah buah hak elok. Ini baja tak bubuh. Bila baja tak bubuh, akar pun bukan dia tak keluar, akar dia keluar juga tapi tinggal lagi tak apa nak kuat akar tu. Kita ibaratkan begitu. Bila akar tak berapa nak kuat menerjah ke bumi, maka naiklah batang pun beleh pun, kan? Sampai nak ambil manfaat apa pun tak boleh. Kita katakan begitu, naik pokok pun kemasai pun kuning dul macam tu lah kita katakan pokok tu pun. Lepas tu nak harap buah aja dia elok. Pokok pun kemasai, daun pun kuning macam ya, dengan apa orang panggil apa, pokok dokong dia orang panggil apa, dengan panau penuh pokok, kita kata lagu tu pilah kan. Saya bukan erti bahasa botanical ni, saya tak erti. Lepas tu duk harap keluar buah elok, dia tak keluar buah elok lah. Dia tak keluar buah elok, dia keluar buah pun macam-macam. Hak kita harap manis, dia jadi tawak. Hak kita harap besar-besar, dia jadi halus-halus, kesit-kesit. Kan? Hak kita harap tak buruk, dia buruk kenyah. Pasal apa tu? Pasal akar dia tak elok, tumbuh pokok dia tak elok. Pasal apa? Pasal baja tak ada. Maka macam tu lah disiplin yang kita nak bincang, walaupun sifat dia macam tu, nama dia takwa. Tapi dia punya kaedah dia macam tu. Barulah kita akan sampai kepada apa yang dinamakan takwa. Kalau tidak kita tak sampai tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita tak sampai. Bukti kata tak sampai ni tuan-tuan, hang jenuh baca khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lagu ni macam khutbah lepas saya dengar di masjid tempat saya tu, kita kena mengaji, kena menuntut ilmu, main majlis ilmu dah 5 orang. Mana hak ramai-ramai dengar khutbah dia tak dengar pun. Mustahil dia tak dengar. Berarti kata dia dengar, tapi benda tu tak mampu nak diproses oleh minda dia. Macam kita lah juga. Kalau darah kita sudah penuh dengan toksit, makan ubat apa pun dia lambat lega tuan-tuan. Bukan dia tak lega, dia lega tapi dia lambat lega. Pasal toksit tu tadi dia akan memusnahkan apa yang menjadi ubat kepada tubuh kita. Macam tu. Payah, dia jadi payah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita balik kepada hal kita bab satu, takut kepada Allah ni, kita nak perhati sungguh-sungguh pasal kita sendiri timbul tanda tanya. Saya tak tahu tuan-tuan, tapi saya timbul tanda tanya. Timbul tanda tanya lagu nak, aku ni ada takut kah? Tak ada takut. Dia timbul lagu tu dalam diri saya. Kan? Sedangkan takwa ni kena bawa dalam diri kita. Bahkan tak ada orang yang lebih baik, manusia ni semua sama, melainkan siapa yang lebih takwa dia. Jadi persoalan yang kita kena timbul dalam diri kita, adakah tak ada takwa pada aku? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, mari kita tengok, teliti 9 sifat yang saya sebutkan tadi, yang saya akan bincang dia satu per satu tuan-tuan, satu per satu. Bukan nak bincang banyak-banyak. Kitab ni kita ambil masa 5 minit, 10 minit, 5 minit, 10 minit cukuplah. 10 minit kira panjang lah. 5 minit pun kita kata cukup dah untuk kita bincang, yang mudah-mudahan kita boleh membawa manfaat dari segi tazkiyatun nafs, dari segi mendidik jiwa kita, mudah-mudahan. Untuk malam ni, dan tuan-tuan pun dah boleh kutip dah, ada 9 sifat. Cukuplah saya kirakan, dan kita akan sambung pada hari akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan apa yang saya perlu jawab malam ni tuan? Ya. Kuat sikit. Kuat. Okey.
Boleh, boleh. Boleh, tak ada masalah. Bahkan jauh lebih daripada tu, ulama-ulama ajak kita boleh berdoa, ya Allah, bukakanlah kepada aku hikmah. Bukakanlah kepada aku, istilah lain dia kata apa? Singkapkanlah daripada aku takbir ghaib. Tu. Kan? Ya Allah, singkapkanlah daripada aku takbir ghaib supaya aku melihat kebesaran-Mu. Wah, macam tu pun ada kan? Jadi maknanya memang kita disuruh berdoa lagu tu, disuruh minta lagu tu. Cuma kita tak minta ya. Kan? Disuruh. Sebab apa kita ni kena minta, disuruh minta Allah Taala buka, contoh macam doa tak saat ni, buka tabir ghaib supaya kita nampak kebesaran Allah. Sebenarnya kebesaran Allah tu kita duk tengok hari-hari, tapi tabir tu tak singkap. Dia tak buka. Kan? Kalau Allah Taala buka pada kita, kenapa pula kita tak nampak? Pun begitu kita nampak, tapi nak rasa tak boleh, mata hati tak boleh rasa. Itu maksudnya. Di sana menunjukkan kepada kita, kata Allah tak buka tabir ghaib tu kepada kita. Padahal benda tu duk berlaku keliling kita macam-macam. Langit dan bumi tak cukup kah? Perselisihan siang dan malam tak cukup kah? Kan? Ada kalanya Allah Ta'ala suruh tengok unta pula lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah hampa tak melihat kepada unta yang kami ciptakan? Allah Ta'ala suruh tengok unta pula dah. Yang sebenarnya unta tu kita kira last minute matahari, bulan, bintang apa semua ni, hak tu cukup, tapi dia tak memberi kesan. Kenapa? Persoalan dia tadi, kita tak minta Allah Ta'ala buka kat kita. Kata para ulama, tak minta tu mewarisi sifat sombong. Antara yang mengatakan lagu tu ialah Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala, dengan Imam Khusyairi rahimahullah dalam kitab Risalah Khusyairiyah. Kata salah satu sifat kita ialah sombong, tak mau nak minta Allah Ta'ala. Kita minta, ya Allah bagilah aku rezeki, duk kira kaya kita. Ya Allah bagilah aku tu, tapi kita tak minta, ya Allah bukakanlah hijab-Mu, bukakanlah hijab di antara aku dan Mu. Lagu mana kah? Hak tu kita jarang minta. Betul tuan-tuan, saya sendiri pun sebenarnya bila tanya atas saat ni saya terfikir betul. Kita jangan minta sungguh. Doa kita pun kalau kita baca doa pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuba hari ini kita minta tengok tuan. Saya katakan perlu pasal apa? Bila Allah Ta'ala buka, barulah hati kita bertambah kuat, perasaan kita bertambah kuat. Nabi Ibrahim pun minta ke Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim bukan minta Allah Ta'ala buka, tu minta Allah Ta'ala tunjuk terus. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Dialog tu dalam Quran. Qala, berkata Allah Ta'ala, awalam tu'min, apakah engkau wahai Ibrahim tidak beriman? Awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala. Nabi Ibrahim kata, bahkan aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menguatkan hatiku. Maksud menguatkan hati menurut Tabari, Ibnu Jarir Tabari dalam tafsir Tabari ialah nak bagi kuat, sempurna iman kita dengan Allah SWT, keyakinan kita dengan Allah SWT. So apa salahnya kalau kita minta berdoa lagu tu? Kan? Kita berdoa lah, ya Allah buka kepada kita. Ada orang yang Allah Ta'ala buka, kuatlah dia. Kita Allah Ta'ala tak buka lagi ni tuan, kena kejut sikit lari. Kan? Kena kejut lari, tak kena kejut kita tak apa. Kena kejut kalau bahaya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berdoa lah, kita minta insyaAllah. Dan persoalan haji kita tadi tu, boleh tak berdoa lagu tu, minta ya Allah bagilah pada aku takwa, boleh. Kan? Sebab tu semua hak Allah Ta'ala belakang. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak nak apa? Saya syok pasal faham, mudah faham lah, kata alhamdulillah. Baik, kita tutup majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhul arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.